Okey, so hari ni kita nak sambung belajar sukatan serakan data terkumpul bab 7. Bab 7. So benda ni kita sebenarnya sukatan serakan data tidak terkumpul awak dah belajar masa tingkatan 4 belajar tingkatan 4 kalau masih ingat lah. Kita ada plot titik, plot batang daun kalau masih ingat yang kita buat titik-titik kan. Okay, dia naik ke atas. Okay, kalau jangan lupa mana tahu soalan periksa keluar. So nanti dari masa ke semasa ulang kaji Okey, apakah yang akan anda pelajari? Iaitu serakan dan sukatan serakan. So kenapa dia diminta untuk awak belajar? Sebab dia melibatkan analisis statik. Okey. Jadi untuk satu data yang banyak mudah untuk ditafsir. Okey, untuk ditafsir orang awam lah. Kita orang matematik kalau nampak nombor tak ada masalah. Tengok je kita dapat baca. Tetapi orang yang tak ada kemahiran matematik kan, saya kata setiap manusia ni ada mahir bahasa, ada mahir sains, matematik. Jadi orang yang tak mahir bahasa ni, dia sukar untuk mentafsir sesuatu data yang melembutkan data. Jadi kita orang yang matematik ni, kita jadikan dia satu carta ataupun grafik agar mudah ditafsir. Okay. So dalam bab 7 ni, saya snap dekat muka surat akhir. Okay. So nanti awak akan belajar first perwakilan data dulu. Okay. Macam mana nak bina jadual kekerapan, selang kelas semua. Lepas tu daripada awak belajar basic tu, awak akan diminta buat histogram. Histogram ni dia macam cetak palang. Tapi dia rapat. So daripada histogram akan terhasil poligon kekerapan. Kemudian awak akan belajar ogive. Ogive ni famous dari zaman saya sekolah dulu ogive ni. Ada panggil ogive, ada orang panggil ogive. Tapi saya panggil ogive saya rasa macam ada AdMed pun ada juga kan? Tak tahu dah sampai belum. Okey, kemudian masih ada plot kotak. Masih ada plot kotak. Siapa dah lupa tu recall balik. Okey. So selain itu dalam bab 7 ni awak akan belajar nak kira julat. Okey, julat masa tingkatan 1, 2, 3 dah belajar apa tu julat. Okey, kemudian tingkatan 4 awak tambah lagi variance dengan sesian piawai kalau masih ingat So benda tu keluar balik. Okay, sebab dia berkait dengan histogram dengan ogive. Biasanya soalan ni memberi 10 markah. First buat jadual, then lukis graf, then cari variant, cari sesian piawai. So complete untuk 10 markah. Sebab ini kalau study betul-betul sangat mudah untuk dapat markah. Okay. So ini yang ada dalam buku teks awak. Dia bagi carta COVID ni. Kalau kita tengok ni fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Ini Julai 2020. Di mana buku teks ni mula dikarang Jadi sekarang graf kita dah makin macam graf scene yang bersambung-sambung So semalam kalau ikut data dah 1 juta 1 juta kalau data tu kumpul lah. Okay. Rakyat Malaysia yang dijangkiti COVID. Okay. Berapa populasi rakyat Malaysia? Berapa juta? Siapa tahu? Tak tahu lah cikgu. 3 juta ke? 3 juta ya. Lebih kurang gitulah. 3 juta. Okeylah, kita sambung. Serakan. Part yang pertama, serakan. So, untuk standard pembelajaran hari ini, membina histogram dan poligon kekerapan bagi satu set data terkumpul. Cuma hari ini kita tak sampai histogram sebab 1 jam macam tak sempat Saya kalau lepas ni saya tak ada kelas, saya boleh sambung sikit kan. Awak punya kelas next pun selang sejam kan? Baru ada kelas kan? Betul? Kan? Tapi Setengah jam aja. Setengah jam juga? Setengah jam. Oh, okey.
Sebabkan saya ada kelas juga nanti 9.30. Kita belajar jadual dulu. Histogram ni tak sempat, nanti untuk kelas yang seterusnya lah. Okey, bagaimana membina histogram dan poligon kekerapan? Jadi dia kata kat sini, bagi satu set data terkumpul, okey, kita ambil shortcut sikit. Yang kat sini sebelum membina histogram, poligon dan kekerapan, awak kena tahu selang kelas. Awak kena tahu had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas, kekerapan longgokan. Okay. So ini yang kita akan belajar hari ni. Perkataan-perkataan ini. So dia kata kat sini dekat bulletin ilmiah ni, dia kata selang kelas ialah ukuran julat bagi satu pembagian data. Tak apa, kita teruskan. So dalam konteks awak ada mobilisasi minda satu. So dia kata kat sini dia ada bagi satu data yang warna biru ni. Okay. So dia kata arahannya kenal pasti data terkecil dan data terbesar. So kalau kita tengok sini, data terkecil ialah satu nombor paling kecil. Okay. Paling besar 15. Okay. So kenapa kita kena tahu data paling kecil dengan paling besar? Sebab daripada data ini untuk kita cari selang kelas. Okay. Selang kelas maksudnya julat daripada contoh 1, kita nak sampai berapa ni? Okay. Kemudian ada berapa kelas kita nak gunakan. So data paling kecil dengan paling besar tu diperlukan. Okay. So merujuk pada data, kumpulan data. Okay, yang ini contoh satu kumpulan 3 bahagian seragam bermaksud 1 hingga 5. Okay, ini dia punya mobilisasi lah So yang nombor 2 ni nanti awak akan lebih faham dekat contoh 1. Okay, cuma kat sini kita tengok aktiviti yang keempat ni. Dia kata had bawah. Apa itu had bawah? Nilai terkecil dalam satu bahagian data. Okay. Dan apa itu had atas? Nilai, saya pergi slide yang saya telah sediakan lah ni Okay. So nilai, okay, mana tadi? Mulalah. Okay. Had atas ialah nilai terbesar dalam satu bahagian atas. Kemudian titik tengah ialah titik tengah di setiap bahagian data. Kemudian awak kena cari sempadan atas dan sempadan bawah. Nombor 1 dengan nombor 1 dengan 2 ni aktiviti untuk cari sempadan atas dan sempadan bawah. Kalau kita tengok kat sini, okay, saya dah buatkan daripada jadual tu, dalam konteks tu kita tak siapkan jadualnya Okay. So dari sini macam mana kita dapat 1 hingga 5, 6 hingga 10, 11 hingga 15. Okay. Ambil nilai paling kecil, ambil nilai paling besar, tolak nilai paling kecil. So awak akan dapat 14 Nanti kita tengok. Okay. Terus contoh 1 dah senang sikit. Nanti saya akan patah balik patah balik ke sana. Okay. Ini soalan dia, contoh 1. Kita tengok dia punya jalan kerja ni. Okay. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. So ini data ketinggian. Tentukan selang kelas yang sesuai. So tadi tujuan kita cari nilai tertinggi, nilai terendah tu sebenarnya untuk tentukan selang kelas. Selang kelas ni maksudnya daripada 145 hingga 149 itu selang kelas. Okay, itu selang kelas. So macam yang ke atas ni saya tulis saya plot daripada buku teks. Saiz setiap selang kelas. Macam mana nak tentukan saiz setiap selang kelas? Nilai data terbesar, nilai data terkecil. So paling tinggi 173, paling rendah 145. Kenapa bahagi 6? Soalan minta supaya bilangan kelas menjadi 6. So kalau dia nak bilangan kelasnya 10, awak kena bahagi dengan 10. Okay. Kalau bilangan kelasnya 5,
awak kena bahagi dengan 5. Bilangan kelas ni maksudnya kalau dalam jadual yang laju ni. Kalau saya buat kotak, ni 1, 2, 3. Ini bilangan kelasnya 3. Okay, kalau 1, buat kotak, 1, 2, 3, 4. Ini bilangan kelasnya 4. So, maksud bilangan kelas tu laju. Row. Baris. So, macam mana kita nak tahu selang kelas, saiz selang kelas? Nilai terkecil, nilai terbesar tolak nilai terkecil bahagi bilangan kelas yang kita nak. Okay, dalam contoh 1, dia nak 6. Okay, jadi 173 nilai yang paling besar tolak nilai yang paling kecil bahagi dengan 6. Okay, so kita akan dapat 4.7. So kita genapkan. Jika awak dapat 4.4, ambil 4 lah. Okay, dia tak ada separuh-separuh sebab dia melibatkan orang, takkan kita nak kerat 2 orang tu kan. So 5. So bila kita dapat 5, kita start dengan 145 nilai paling kecil. So kita tambahlah dengan 5. 145, 146, 147, 148, 149. Okay, ingat kalau awak tambah 5 betul-betul, 145, awak tambah 5, awak dapat 150 kan? Tapi untuk selang kelas ni, 145 tu masuk. Okay, 145, 146, 147, 148, 149. 1, 2, 3, 4, 5. So untuk elak careless, awak kira lah. Jangan kira tambah macam ni Tapi kalau nak tambah macam ni boleh juga. Lepas awak tambah, awak tolak 1. Tolak 1. So dia akan jadi data yang sebenar. Dia jangan tambah, dia selang kelas tu. Okay, nak selamat kira guna jari ke, awak kira ke. Okay, boleh faham tu cara nak tentukan selang kelas. Okay, settle selang kelas. So lepas kita penuhkan selang kelas ni sampai 6, okay, sampai bilangan kelas ni cukup sampai 6. Okay, next kita pergi ke kekerapan. Okay, kekerapan. Okay, kalau ikut hukum sebenar untuk melukis objek, dia guna gundalan. Tahu tak gundalan? Okay, 145, 149. 145, 148, ada lagi tak? Tak ada. Gundalan tu yang macam ni. 1, 1. Gitu. Okay. Tapi nanti agak lambat saya terus tulis 2. Kalau dia kata kat sini ikut nasihat dia. Mana? Ni. Dengan menggunakan kaedah gundalan, pilih dan masukkan data pada bahagian kumpulan data. Saya rasa awak budak kelas depan, bijak, buat ingatan, kita tulis nilai. Boleh kan? Tapi kalau nak tulis gundalan tu boleh jugalah. Okay. 150, 154 ada berapa? Okay. Untuk careless, untuk elak careless kita potonglah. 153, 1, 2 sampai 54 kan? 2 je kan? Betul tak? Okay. Yang ini? 150 tu cikgu. 150. Oh, okay. 3. Okay, yang ini 155. Selepas 154, 155. Tambah 5, 55, 56, 57, 58, 59. Ya, 159. Okey. 55, 59 ada berapa? 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ada 6 Ada 6. So, itu untuk kegerapan. Dan awak completekanlah untuk sampai bilangan kelas 6 sebelah bawah. Okey, had bawah. Had bawah ialah selang kelas yang pertama. Dia sebelah depan. Itu kita panggil had bawah. Yang 149 ni had atas. Dia macam ni tau. Kalau kita susun, saya contoh tak apalah Ini 145, 146, 147, 148, 149. So ini paling atas, ini paling bawah. Ini had bawah, ini had atas. Gitulah. Okay, kalau dia susun menaik ke atas. Okay, kemudian ini senanglah. Had bawah, had atas. Kalau tak belajar tak tahulah. Okay, titik tengah. Titik tengah, had bawah, had bawah dengan had atas tu awak. Assalamualaikum Amirul Putra. Apa khabar? Had. Okey. Terima kasih join kelas cikgu. Okey, kita dah pergi separuh dah belajar. Tak apa, saya record nanti saya share video Okey, so titik tengah tengah-tengah lah. Nak senang formula dia, ambil yang paling atas ni, yang had atas, tambah had bawah bagi 2. Kena ingat formula ni, macam data ni sikit. Kalau awak dapat data beribu, tak boleh lah nak kira pakai jari. Kena ingat formula ni, titik tengah, nilai had atas, had bawah tambahkan bagi 2. Dapatlah 147. Okey, semua data-data ni nanti digunakan untuk buat histogram. So hari ni kita belajar jadual dulu. Okey, sempadan bawah. Macam mana nak tahu sempadan bawah? Saya tunjuk cara yang sepatutnya saya ajar. Kemudian nanti saya tunjukkan shortcut dia. Okey. Macam mana nak tahu sempadan bawah? 144 tambah 145. Apa tu 144? Nilai sebelum 145. Sebelum 145 kan 144. Okey. Tambahkan dengan 145. Ambil yang had bawah ni dengan yang sebelumnya. Awak tambah 2. Lepas tu bagi 2. Awak akan dapat 144.5. Okey. Sama juga yang bawah ini. Kalau X ni dia akan jadi, saya tulis kat sini lah sebelum 150 ialah 149. Okay, saya tunjukkan, mana tahu dia tiba-tiba tunjukkan kaedah untuk mengira sempadan bawah. Awak tahulah nanti. Okay, so bagi 2. So awak akan dapat 1, 5, agak-agak berapa? Kalau tak kira ni. Cikgu. Kenapa tambah 150? Kenapa bukan 155? Had bawah. Had bawah ni. Bawah. Nanti atas baru kita ambil 155. Okey. Ni had bawah dulu, had bawah. Bawah ni kita ambil pot yang depan ni je. Sebelum 150, 149. Tambah 150 bahagi 2. Nanti awak akan dapat sempadan bawah. Tapi shortcut dia yang cikgu nak ajar ni. Awak nampak ni, ni 145 kan? 145. So, nampak tak nilai ni? 144.5. Okay. Jadi kalau kat sini 150, sini berapa agak-agak? 149.5. Kalau kat sini 155. Nombor sebelumnya 154 kan? 154 kan nombor sebelumnya? 0.5. Betul tak? Tengah-tengah. Faham ke tak? Shortcut ni. Faham. Yang lain boleh tak? Dapat tangkap? Dapat tangkap kan? Dapat tangkap kan?
Okey. Dapat. Tu saya kata kalau awak faham shortcut tu, jalan kerja ni tak payah tunjuk. Sebab dia nak data je. Okey. Cuma saya tunjuk ni kalau ada yang yalah tak setiap orang tak berapa. Ada orang mahir BM, ada orang mahir Maths. Pick up tak sama kan. Nak tak nak kena belajar. Okey, walaupun pick up kita lambat Okey. So yang untuk tentukan sepadan atas, kaedahnya sama juga. Kat sini paling besar 149. Nombor selepas 149, 150. Awak tambah 2, tambah 149 dengan 150, bahagi 2. So awak akan dapat sempadan atas. Jadi nak mudah yang saya kata shortcut tu, ini 149, ini 150, tengah-tengah dia apa? 149.5. Gitu sebenarnya sepadan atas, sepadan bawah. So kalau awak ada data 225 hingga 230, sempadan bawah, sempadan atas. 225 ni sebelum 225, 224. 225, tengah-tengah dia 224.5. Betul tak? So ni sempadan ni dia punya had atas 230. Selepas 230, 231. Tengah-tengah dia 230.5. Lebih mudah kan? Ini jalan yang ada dalam buku teks yang disuruh saya ajar lah nanti jangan kata cikgu tak ajar pula. Yang ni kaedah shortcut yang paling senang lah awak budak depan tak ada masalah rasanya. Kalau kelas belakang-belakang kena ajar step by step. Jadi jadual ni awak kena lengkapkan. Okay, kena lengkapkan baru kita boleh buat histogram. Okay, inilah hasil yang dapat yang dia tulis dalam buku teks. So awak jawab soalan periksa nanti macam ni lah yang awak kena tulis. Kalau sempadan bawah ni, kalau awak malas nak tulis panjang-panjang, awak tulis SB pun boleh juga, orang faham lah. Tapi selalunya tulis penuh lah. Kata S bawah, S atas boleh. Titik tengah, had atas, had bawah, semua ni kena ada. So dia akan check semua ni betul ke tak jadual awak. Kalau semua betul, dia akan pergi awak punya histogram. Sebelum histogram, dia tengok skala pasi X, pasi Y betul ke tak. Okay. Kemudian dia tengok lukisan histogram awak, betul ke tak. Nanti baru dia check sisian Y, baru dia check variance. Okay. Tapi kalau jadual atas ni, dia check satu-satu dah salah, automatik bawah tu dia terus tak check. Terus dapat kosong Jadi hari ni belajar betul-betul cara nak buat jadual. Basic dia. Sehingga saya pun rasa benda ni penting keluar Masa zaman saya sekolah dulu, ini memang wajib keluar. Okay, saya rasa awak pun sama. Okay. Boleh Okay, kalau kita tengok yang dalam ni dalam buku teks 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bilangan kelas. Ini kita panggil bilangan kelas. Yang ini kita panggil selang kelas. Yang daripada atas ke bawah, bilangan kelas. Okay. So kita tengok latih kendiri 7.1A yang ada dalam buku teks awak. Yang ada dalam buku teks awak. Nanti saya nak awak buat latihan untuk hari ini. 7.1A. So macam tadi awak belajar. So ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Arahan dia macam mana? Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada CM yang hampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Tentukan selang kelas. Bila dah dengar perkataan selang kelas ni, ini untuk buat histogram. Okay, ini step. Bina jadual kekerapan.
So ini bukan statistik biasa yang awak dah belajar sebelum ni. Ini adalah taburan kekerapan yang tadi yang awal saya bagi tahu sukatan serakan ni. Okay. So kita tengok yang ini kita cuba buat 8 setengah kita cuba buat satu. Saya nak terus ajar histogram tapi macam takut skerat jalan. Sebab histogram tu panjang juga ajarnya. Okey, so kita try buat ni dulu lah. Ada masa lagi. Okey, so langkah pertama ada berapa tadi? Kita kata ada 7. Saya guna sini lah, senang sikit. Insert table. Awak kena guna pembaris lah 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 7. Okey. Dia nak berapa bilangan kelas? Bilangan kelas menjadi 5. Bila 5 maksudnya row ni ada 5. Okey. Okey, so ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atas ni untuk dia punya label So dia ada 7. Kalau kita tengok kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kat sini nak tulis apa? Kalau masih ingat. Kalau sini tinggi, kalau sini dia kata masa. Masa yang diambil oleh, okey, so masa. Masa. Okey, so yang sini nak tulis apa? Kalau masih ingat. Kekerapan. Kekerapan. Awak kena buat yang tak buat tak tahu. Had bawah. Yang sini had atas. Yang ini Titik tengah. Titik tengah. Shortcut baca saya boleh lah. Sepadan had bawah. Siapa baru masuk ni? Dah separuh jalan ni. Dah habis ni. Maria, Assalamualaikum. Kita dah nak habis dah ni. Nanti Maria tengok video cikgu rakam atas. So masa. So macam mana nak isi kat sini? Okay, kan kita dah ajar tadi cari nilai paling besar Ini dulu. Okey, so kita nak nilai paling besar. Saya salah ambil, sekejap. Ambil pecahan. Okey. Okey, so kita nak dia punya selang kelas. Nilai paling besar berapa? 49. 49 49. 49 tambah ke tolak? Untuk cari selang kelas. Tambah. Tambah ke tolak? Tambah. Lupa. Ni saiz setiap selang kelas, nilai terbesar tolak nilai terkecil. Nilai terbesar tolak nilai terkecil. So kita tolakkan dia. Yang paling kecil berapa? 5.
So 5. bahagi dengan kelas. 5 Oh. ialah kelas. Kelas. Ni dekat soalan. So kita akan dapat 49. Mana kalkulator saya? 49 bahagi 49 tolak 5 bahagi 5. So awak akan dapat 8.8. Okay, 8.8. So kita ambil 9. Ambil yang paling hampir. Cikgu, Jadi nilai paling kecil tadi ialah 5. cikgu. Okey. Kira 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So hingga 14 jarak dia. Boleh? Lepas tu 15 tambah 9. Kalau nak kira pakai jari lambat 15 tambah 9, 24. Tolak 1, 23. Betul tak? Betul. Betul tak cikgu Mat? 24 ya? Cikgu, nilai paling kecil tadi bukan 1 ke? Saya ikut awak cakap. Ya. Mana nilai paling kecil? Ada 1. Ada 1. Siapa yang bagi tahu 5 tadi? Okey. Salah. Nampak tak kat sini? Bila salah, habis masa awak menjawab soalan ini. Jangan marah. Tak, lepas tu hari ni saya macam nak concentrate jadual dulu. Nanti kalau saya masuk terus di program nanti macam kat sini dah light nanti yang lain habis. Okay, so pengajarannya hari ni tulis hati-hati. Okay. So 48 bahagi 5. Jangan bagi 2 Kadang-kadang saya zaman dululah kawan-kawan saya ramai careless dia bagi 2. Okay, 9.6. 9.6. So, kalau awak dapat 9 tadi memang jauh lah. Dia senang tau orang yang nak menanda ni. Dia tengok Instagram awak dulu. Dia tak cek jadual sebenarnya. Instagram cacat, dia terus pergi jadual. Sebab grafik tu kita mudah menilai. Instagram cacat dia tengok data. Data macam jadual ni salah. Dia bagi markah 1 je kot untuk data-data yang lain awak dah isi. So yang bawah tu nanti dia terus garis je. Penat buat soalan ni kalau salah. Okey, 10. So 5 tambah 10, 15 tolak 1, 14. Betul tak? Kita nak dalam ni ada 10 je. Kalau kira pakai jari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Jadi tapi kalau tak nak kira pakai jari 5 ni pun salah lah. 1. Aduh. 1 hingga 10. Betul tak? Tu kadang-kadang kena tunjuk juga kat murid ni kan, carelessnya. Cikgu pun careless. Okay, 11 tambah 10, 21. Tapi dia bukan 21, tolak 1, 20. Okay, siapa yang tak puas hati tu, saya zaman dulu nak kena terangkan kawan saya, dia tak puas hati. Tunjuk satu-satu. 11, 12, 13, kan leceh. Tapi ada orang dia tak berapa faham, kena tunjukkanlah benda ni juga. 18, 19, 20, 21. Tulis 21 juga bagi dia faham. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab tu dia sampai 20. Memanglah 11 tambah 10. Sebab yang ini 10. Kita dapat 21. Tapi ini hasil tambah. Kita nak selang kelas. Selang kelas 11 tu masuk. Okay. Jadi nak mudah. Contohlah macam ni kan 10. Takkan kita nak pakai jari, tak sudah kan. Kalau tambah 20 takkan nak guna jari kaki tambah. Jadi cara dia awak tambahkan kemudian tolakkan 1. Tu paling mudah lah. Okay. Jadi 11 tambah 11 hingga 20. So kat sini mesti start daripada 21
tambah 10, 31. Tapi dia tambah sampai 30. So bila awak dah nampak macam ni, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, awak nampak tak dia punya julat ni? Seragam je kan? Jadi yang ini awak tak payahlah nak kira. Dia mestilah 31. Mestilah 40. Bawah ni mestilah 41 hingga 50. Tu kalau awak bijak lah memikir macam ni, nampak selang kelas ni. Kalau nak kira sampai sudah pun boleh jugalah biasanya 1 sampai 3 bila kita dah nampak dia punya pola, so yang seterusnya kita just follow. Okey, isi kekerapan. Bila kekerapan ni untuk elak careless, kita potonglah yang kita dah kira. Okay, so ini mudah je saya rasa. Ada 1. Saya kalau ajar anak murid, saya suka jangan sana sini, ikut baris. So dia kurang cuainya. Okay, barisan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. Okay, 11 hingga 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cikgu, 10 Yes, dekat 10 grup pertama. dekat 10 kat sini. Okey. Cikgu cuai, nampak? So dah kena kira balik lah yang tadi yang ni. So ada yang dah kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alamak, 10. 14, 15, 16, 17, 18. So 18. Sini 9. Sebab 10 ada 2 tadi. Okay. Kalau saya silap betul kan So 21 sampai 30. 1, 2, 3, 4, 30 masuk 5, 5, 6, 7, 8. Kenapa 12 tak potong? 8. Kenapa 20 tak potong? 8, 9, 10, 11. Ada 2 tertinggal. Betul, senang buat guna potong macam ni. Okay, 31 sampai 40. 40 masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 bawah tadi. Mula berapa ni yang ni? 31 sampai 40. 1, 2, 30 tak masuk. 2. 30 ada 2 tu cikgu, belah kanan sekali. Itulah ni kan. Yang dengan ni kan. Tambah 2. Saya dah comot lah. Boleh padam tak Dah tak nampak lah. Okay, boleh. Padam dululah. Okay, kita kira yang 31. 40 masuk. 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. 41 sama hingga 50. 41 hingga 50. Bila dah padam ni tak nampak pula yang kita tak tanda Padahal senang je kalau dah siap ni. Tinggal yang balance je. 1. 1 je kan? Jadi nak confirm kita kira ni cukup ke tak, tengok soalan dia ada 50 orang.
Jadi jumlahkan semua, make sure jumlahnya 50. So ini 9, ini akan jadi 20 tadi kita ni 11, 13. So 3, 3, 3, 9, 42. 42 tambah 7, 49, 50. Okey cukup. Okey cukup 50. Okey. Lama betul kira kekerapan ni. Nanti Mas periksa jangan lambat macam saya buat kena laju sikit untuk satu soalan. Kita ada banyak soalan lain. Okey, tapi kalau buat latihan ni dengan kerap dan mahir, insya-Allah cepat Cikgu dah lama tak buat ni. Okey, had bawah 1. Betul? Had atas 10. Untuk orang yang baru masuk tadi macam Mirul dengan Maria had bawah yang depan. Had atas yang belakang ni. 11, 20. Macam mana nak dapat selang kelas ni nanti tengok video Siapa yang dah lupa nanti saya cikgu. Biasa video tengah hari petang dia baru masuk dalam saya punya Google Drive. Baru saya boleh share. 150. Okay. So ini had atas had bawah, titik tengah. Titik tengah ialah 10 tolak 1 bagi 2. Betul? Titik tengah. Mana formula titik tengah kita? Ni. Had bawah tambah had atas bahagi 2. Had atas tambah had bawah bahagi 2. 10 tambah 11. 10 tambah 11. 5.5. 10 tambah 1 bagi 2. Dapat 5.5. Cari tengah dia lah. So kalau sini 5.5, sini mesti 15.5. Betul tak? Ini mesti 25.5. Ini mesti 35.5. Betul. Awak tak payahlah nak kira daripada sampai semua nak tengok pola dia pun dah nampak. Tapi kalau siapa yang nak kira tu tak apa. Cuma memakan masa. Okey, sempadan bawah. Macam mana nak tentukan sempadan bawah? Tadi saya dah ajar kan? Okey, ini 1. Depan ni kosong. Tengah-tengah 0.5. Paling senang lah. Ini 10. Selepas 10, 11. Tengah-tengah 10.5. Paling mudah ni. Paling mudah. Ini 11. Sebelum dia 10. So tengah-tengah 10.5. Tu paling mudah lah kira sebenarnya. Nak kira 10 tambah 11 bagi 2 boleh juga. Ini 20. Selepas 20, 21. Kalau kira panjang dia 20 tambah 21 bagi 2. Dapatlah 20.5. Tapi nak shortcut dia saya kata ini 20, ini 21. Kemudian tengah-tengah. So 20.5. So kalau awak nampak dia punya pola ni, ini 0.5, ini 10.5, sini mestilah 20.5. Ini mesti berapa? Sebelum 31, 30. 30.5. Ya, 40.5. So untuk buat jadual ni dengan pantas tak perlu kita kira semua. Kita dapat yang pertama, yang kedua kita nampak pola dia dan boleh terus ke bawah. Yang ketiga, yang pertama kita kira. Yang kedua untuk confirmkan, untuk check. Yang ketiga confirm. Then kita tengok 1, 2, 3 ni kalau dia sama je dan kita boleh terus je follow kat bawah. Okay, so sini kalau 20, sini mestilah 30. So sini 40. So ini 50. Boleh? Mudah kan? Okay. So saya stopkan awal lah. Saya nak masuk histogram nanti tak sempat. So pelajaran seterusnya kita bina histogram dengan kerapan melonggok dan dia punya graf dia tu Okay, so saya nak awak buat dalam siapa ada buku tulis pakai buku tulis, siapa yang ada guna kertas, make sure nanti
kumpulkan, naik nanti filekan Kalau siapa kat rumah tak ada file, kumpulkan satu tempat pun tak apalah. Tak payah nak pergi kedai pergi beli file Okey, so saya nak awak buat soalan 7.1A ni, kemudian nanti saya akan send gambar ni. Gambar ni saya dapat latihan, awak nampak tak markah dia, 4 markah. So untuk awak lengkapkan jadual ni markahnya 4. Kalau salah 1, dia jadi 3. Salah 2, dia jadi 2. Salah 4, terus tak ada markah. Salah 1 boleh lagi, salah 2 boleh lagi. Tapi ingat bila salah 1 yang bawah awak punya histogram semua tu habis. Susah So sebab tu hari ni buat jadual betul-betul hati-hati. Kena buat dua-dua. Bila dah buat ada pengalaman, dia akan ingat dekat otak berbanding tengok sahaja. Okey, untuk kerja, seandainya awak tak boleh nak send malam ni, awak boleh send, janji hantar janji hantar. Sebab apa yang awak hantar tu saya rekodkan. Sepatutnya memang hantar setiap hari lah. Tapi cikgu faham kadang COVID ni macam-macam kekangan di rumah kan. Lain awak belajar kat sekolah, tak ada orang kacau. Kalau kat rumah ni kadang-kadang baru buat, mak suruh masak lah. Betul. Mak suruh apalah, terlupa nak main game lah. Betul. Main game terlama pula, lupa buat kerja lah. Janji hantar, tertidur, terlupa nak masuk kelas lah, malam tadi tengok bola. Macam-macam kekangan. Jadi saya pun bagi masa, janji hantar kat Telegram tau. Saya punya WhatsApp tu setiap pagi kena restart hantar kat Telegram. So saya boleh terus save kat folder. Keputusan ujian hari tu nak tahu ke tak payah? Memang dah tahu cikgu. Okey, nanti saya bagi Okey. Ujian tu untuk pengetua minta supaya bila naik nanti ada data. So kita ni tak pasti lagi naik 1 September sebenarnya Memang dia ada tulis 1 September tapi kes hari-hari dan dijangka September nanti 25,000 sebab Raya Haji dibenarkan balik kampung SPM online. Wallahualam lah awak. Tapi entahlah, susah nak cakap. Dia select hari tu bila Hari Raya Haji dibenarkan balik. Itulah masalah. Okeylah, itu sahaja. Itu sahaja daripada saya. Sebenarnya saya kena screenshot juga. Bila saya rekod, saya nampak muka saya je sebenarnya. Kecuali saya rekod benda ni. Sekejap Saya terus Freestyle. Kejap. Okay, saya terus simpan kat slide selalunya. Okay. Siapa yang berkeadaan sopan tu nak tunjuk muka boleh? Tak nak buka? Okay, saya kira 1, 2, 3. Senyum. Semua tak nak keluar muka tak apalah, janji awak masuk kelas. Sebab bila keluar muka ni, buka kamera, sebenarnya siapa yang pakai prepaid tu data dia banyak baru tahu. Jadi awak datang join pun memadai. Okey, itu sahaja daripada saya. Hari ni kita belajar mengisi jadual apa Serapkan sebelum kita ke step yang seterusnya. Okey, terima kasih Muiz, Aisyah, Arif, Akif, Ifwat, Syamira, Yusuf, Umi, Adam Haris. Adam Haris tak tidur Irfan, Suhail, Nafatin, Anjania, Jannah, Amirul Putra, Abah Amirul Putra, Azim Rushdi, Nurina, Fahim, Maria, Azira, Alia. So ada 22, tolak saya 21, ada 3 orang lagi lah.
Okey, itu saja cikgu dari cikgu. Siapa yang masuk lewat tadi macam Putra dengan Maria, nanti cikgu share link video. Tapi petang sikit sebab video ni kan dia lambat bagi cikgu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih, cikgu doakan awak semua berjaya dalam SPM. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. Sama.